tanda akhir zaman lah. Dah kita tahu pun dunia yang kita pijak ni berapa ratus ribu tahun dah. Dunia ni, matahari, bulan yang kita pakai ni berapa ratus ribu tahun dah. Ya. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menitahkan daratan dan lautan supaya menghimpunkan tubuhnya lah yang bercerai-berai. Lalu Allah SWT berfirman kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau berbuat berpesan demikian? Tahu dah cerita ni. Sampai tahap orang begitu, maknanya kita tahu dah orang ni bila nak mati, tolong suruh keluarga dia tolong bakar dia. Tolong bakar dia, jadikan abu. Bila jadi abu, dibuang ke lautan. Ini dipanggil wasiat yang kalau umat Nabi Muhammad, wasiat ini haram kita laksanakan. Ya, ini sebelum ni lah. Sebab orang itu yang mendorongku untuk melakukan demikian tidak lain kerana takutnya aku kepadamu. Takut nak bertemu dengan Allah. Ya, takut bertemu Allah, jadi sampai tahap itu bakar abu. Bakar sampai jadi abu, justru Allah Ta'ala mengampunkannya lah. Jadi nak sebutnya apa dia? Benar berlakunya azab kubur. Sebab takut azab kubur, maka orang ni buat wasiat supaya bila dia mati nanti bakarlah. Ya. Para ulama mengatakan bahawa kanak-kanak yang belum balik, kanak-kanak yang belum balik juga turut mengalami himpitan dan seksa kubur seperti orang yang balik, berdasarkan zahir hadis yang menyebutkan demikian. Oleh sebab itulah apabila para sahabat bila menyembahyangkan jenazah kanak-kanak, mereka berdoa kepada Allah SWT supaya melepaskan daripada seksa kubur. Habis guys. Nama dan sifat malaikat munkar dan nakir. Sikitlah. Jika ditimbulkan pertanyaan, mengapakah kedua-dua malaikat yang menguji dalam kubur itu dinamakan munkar dan nakir? Kenapa malaikat itu dinamakan malaikat munkar dan nakir? Jawabnya sebab sifat kejadiannya tidak menyerupai kejadian makhluk yang lain, sama ada manusia, malaikat, binatang ataupun haiwan binatang melata. Tak sama sifat malaikat. Malaikat munkar dan nakir. Walaupun dia kepada golongan malaikat, tetapi sifat dia tak sama macam malaikat yang lain. Ya. Baik itu, ada tak yang kita bincang dahulu bila mana Nabi Adam AS tak? Ada tak disebut? Tak ada. Kena tangguh sekarang. Nabi Adam AS sebut dah. Nabi Adam AS dalam kitab Nabi Syed sebut Nabi Syed AS. Adam Idris. Antara Adam dan Idris tu ada keturunan dia Nabi Syed AS. Jadi Nabi Syed AS sebut dalam suhuf Nabi Adam AS ni bahawa Nabi Adam AS minta pada Allah nak diperlihatkan bagaimana rupa malaikat. Kata Allah, aku tak benar, aku tak boleh, aku tak izinkan. Tapi bila Nabi Adam minta juga, Allah Ta'ala aku benarkan. Bolehlah aku benarkan, aku izinkan. Tetapi kata Allah Ta'ala, hanya yang boleh melihat malaikat maut sebenar-benarnya boleh lihat dengan mata kepala. Tak, iaitulah golongan Nabi dan para Rasul. Kalau kita sebut ni malaikat rupa begini, malaikat keadaan begini, kita tahu melalui hadis, tahu melalui Quran, tapi tak tengok dengan mata kepala sendiri. Hak Nabi Adam ni dan Nabi-Nabi lain pun tengok dengan mata kepala sendiri, tengok tubuh dia tu sendiri. Dah, bila mana datang malaikat maut, malaikat maut tu datang kepada Nabi Adam AS. Berapa tinggi dia kau ibu? Ingat tak dah sebut? Tak ingat? Tinggi bukan 7 hasta. Tinggi malaikat maut yang nak mencabut nyawa manusia itu digambarkan tinggi dia dalam suhuf Nabi Adam AS. Kaki dia sampailah kepala dia itu duduk pada langit yang ke-7. Dah. Nak sebutnya Nabi Adam tengok sendirilah. Kita anak sebut je, oh, sampai langit pertama, sampai langit ke-7. Kita je dah. Kepala dia duduk depan langit yang ke-7. Kemudian sayap dia 400 sayap.
Nak sebut keseluruhan lah. Kalau kita nak gambarkan, orang tanya kepada malaikat, Nabi tanya malaikat maut, macam mana cepatnya, pantasnya, lajunya kamu ni cabut nyawa manusia. Kata malaikat maut, bukannya susah, kerana dunia ni ibarat bawah genggaman aku je. Ceruk mana, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Maknanya bila Allah Ta'ala perintahkan cabut nyawa manusia ni, kat mana-mana pun aku sampai dah. Akhirnya nak sebut sekalian, nak beritahunya, akhirnya lepas Nabi Adam AS tengok malaikat maut ni, tengok dengan biji mata kepala, tengok dengan mata sendiri, yang sahihnya apa jadi pada Nabi Adam? Pingsan selama 7 hari 7 malam. Kita kalau Tuhan bagi tengok malaikat maut, jadi macam mana? Bukan pingsan, mati dulu sebelum tengok. Pergi ziarah orang pun. Pergi ziarah tu, bapa orang mati, bapa mati, pengsan mati tengok malaikat maut. Dah, bukannya mati sebab malaikat maut cabut, tapi mati dengan sebab tengok malaikat maut. Ini contoh. Jawapannya sebab sifat kejadiannya tidak menyerupai kejadian makhluklah yang lain, sama ada manusia, malaikat, binatang ataupun haiwan binatang melata lah, tak sama pun. Rupa kedua-duanya tidak pernah dikenal dan dilihat. Hal disebut digambarkan begitu, tapi maknanya kita tak boleh tak boleh nak nampak yang sebenar. Bantahan sebut dah, bila mana mati je kita ni, mati kita permulaan hari akhirat. Matinya kita boleh nampak dah bagaimana keadaan syurga, bagaimana keadaan neraka. Apabila dilihat rupa kedua-duanya tidak pernah dikenal dan dilihat, tidak menyerupai makhluk yang lain, iaitu hitam kedua-duanya lagi kelabu, dan hitam kedua-duanya lagi kelabu, dan dua matanya seperti periuk tembaga kerana sangat merah. Dia punya dia punya mata dia. Apabila dilihat oleh sesiapa, maka ia bagaikan kilat yang menyambar. Taring kedua-duanya seperti tanduk lembu dan digunakan untuk menggali bumi. Rambut kedua-duanya terhela seret ke bumi, dan kedua-duanya seperti angin yang keras. Bicara kedua-duanya bagaikan buruh yang kuat daripada mulut, lubang hidung dan telinga mereka keluar api. Gambaran. Ya. Ada sesuatu. Jadi sebab itulah kita berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak kesian ke orang lain, kesianlah diri kita sendiri dah. Kesianlah diri kita sendiri. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, bantuan dah sebut tak, kalau kita solat sunat qiyam, hak utama, yang paling utama sekali itu, allazina yazkuruna Allah, dah sebut qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Orang-orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan yazkuruna Allah qiyam, dalam keadaan berdiri. Diri. Semayang qiyam mulai. Qiyam mulai, baca Quran, maknanya kita qiyam mulai. Yang paling utama sekali, bangun malam qiyam mulai dalam keadaan berdiri. Betul, ada satu kisah anak yang soleh, dia kata dia kata dalam ayat Quran, Ya ayuha mudassir kum fa'anzir, wahai orang yang muslimun, dan kum fa'anzir, bangun. Nak ceritanya, anak ni tanya kepada ayah dia, ayah, ini cerita pasal apa ni? Ya ayuha mudassir, wahai orang yang muslimun, kum fa'anzir, maka bangun diri kamu dan bagilah peringatan. Wa rabbika fakabbir, makna nak sebut ni, dan membesarkanlah Tuhan kamu dengan mendirikan solat malam. Anak dia tanya pada ayah dia, ayah, ni ayat ni turun untuk siapa ni? Untuk Rasulullah. Ayah dia pun terjawab, ni ayat ni turun untuk Rasulullah ni. Ayat ni turun untuk Rasulullah, suruh Rasulullah qiyam mulai. Oh gitu. Lepas tu anak dia tanya, apa tu? Kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tak qiyam mulai macam mana Rasulullah qiyam mulai? Senyap ayah. Kalau dapat anak lagu ni macam mana kakak? Tak macam tu. Bagi kedua-dua adanya tongkat seperti tiang besi. Jikalau jin dan manusia berhimpun untuk mengangkat tongkat itu,
Ni gambaran malaikat wa'iyazbillah min zalik. Kita minta berlindung pada Allah lah. Kalau kita jadi golongan yang disebut, yang diistighnakan, golongan yang terpelihara daripada apa dia, himpitan kubur, golongan yang terpelihara daripada persoalan muka dan nakir. Kan kita dah bincang dulu dah golongan beberapa contoh-contoh kisah yang berlaku. Sampaikan Sayyidina Umar tak? Ingatkan tak? Sayyidina Umar bila duduk dalam kubur, duduk dalam kubur, mari malaikat munkar nakir. Mari dalam keadaan ini, mata merah, cakap macam halilintar, jalan gegar, bawa tongkat, bawa yang disebut bagi kedua-duanya tongkat seperti tiang besi. Jikalau jin dan manusia berhimpun untuk mengangkat tongkat itu, nescaya tiada terdaya dilakukan. Duk heret tongkat tu nak pergi katuk orang, nak tanya orang ni. Kata malaikat maut, dah baru nak tanya man rabbuka, dia kata lah, dia kata Sayyidina Umar lah. Tak, Sayyidina Umar, ingat kata dia tak? Sayyidina Umar, dia kata aku ingatkan siapa tadi nak tanya ni, sungguh-sungguh nak tanya ni, man rabbuka wa man nabiyuka, nak tanya sungguh-sungguh. Rupanya Sayyidina Umar. Kata malaikat, I'm sorry lah. Minta maaf lah. Dah minta maaf, kata malaikat munkar nakir, minta maaf lah Sayyidina Umar. Tidurlah saudara, tidurlah sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan, wa nufikha fis-sur, sampailah dibangkitkan. Tiupan sangkakala yang pertama nanti bangkitlah. Dah kata malaikat, kata Sayyidina Umar, macam mana aku nak tidur? Kata Sayyidina Umar, kasyaf. Yang kasyaf ialah apa dia? Sayyidina Ali. Perkara ni berlaku disebut, berlaku di atas. Kata Sayyidina Umar, macam mana aku nak tidur sedangkan kedatangan kamu menyebabkan aku terganggu. Dengan suara kamu, dengan muka kamu, dengan begini-begini, menyebabkan aku terganggu untuk aku tidur. Maka sebab itu Sayyidina Umar doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon padamu, ya Allah, jangan buat ginilah. Malaikat munkar dan nakir janganlah datang kepada orang mukmin dalam keadaan begini, supaya orang mukmin ini tenang hatinya bila duduk dalam kubur. Ini sesuatu gambaran. Ya, kalau kita dapat begitu, alhamdulillah lah. Tak payah tanyalah kaji mari surau surah Nurul Hijrah ni. Tak. Mari surau Nurul Hijrah ni, maya jemaah lagi kuliah tak rajin tinggal. Dah. Walaupun dia kata apa, jika tongkat itu dipukul pada bukit yang paling besar sekalipun, nescaya hancurlah bukit. Nak menggambarkan malaikatul maut, malaikat munkar dan nakir begitu datang pada kita. Hatta kita sebut kita ni sunat pun tak nak buat. Hak wajib dia habis, hak sunat tak buat. Sedangkan sunat anda sebut tadi, sunat itu iaitu apa dia? Kalau kita tak berdosa, kalau kita tak buat, tak berdosa. Soalannya kita ni macam tak ada dosa je. Dah, buatlah perkara-perkara sunat, kerana perkara sunat nak menutup dosa-dosa kecil yang kita buat. Walaupun orang memandangnya rasa tidak senang, namun Allah SWT menjadikan kedua-duanya lemah lembut dan kasihan belah tak ada orang mukmin. Itu nak sebut. Walaupun begitu punya gerah, walaupun begitu punya kasar, walaupun garang dan sebagainya, tapi kepada orang mukmin dia akan melakukan perkara yang baik. Dengan kurnian Allah SWT, orang mukmin itu terhalang daripada melihat rupanya yang menakutkan itu, lalu kedua-duanya menjelma dalam rupa yang mengikut tahap ilmu lah. Dan banyak mana kita menuntut ilmu, banyak mana sebab itu darjat-darjat manusia ini, laluan titian siratal mustaqim pun tak sama ulama sebut. Kalau orang tu orang yang banyak beribadah, orang tu banyak ilmu dan mengamalkan ilmu, mana tahap dia pergi ke titian sirat itu tak sama, laju dia tak sama. Dan orang yang paling laju, paling cepat mereka sampai ke syurga Allah, iaitu orang yang mukarrabin, orang yang akrab pada Tuhan. Maknanya senantiasa diri dia tak berasa lepas pada Allah Ta'ala. Dah, kita ni kena paksa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi aku dah sembahyang zuhur ni, kenapa asar cepat suruh ni? Komplain pula. Komplain.
Patutnya orang yang mukarrabin pada Allah sebelum asar je 10 minit, 15 minit dah sampai dah. Tak sabar nak melakukan ketaatan yang wajib. Dah, macam mana nak lepas titian sirat laju? Dok kita sebut orang lepas titian sirat laju mengikut amalan. Kita buat dek je. Sebab tu kita kata rugi. Dah, kita hidup lagi ni, kita tak mati lagi ni. Bila kita tak mati lagi, dah tahu dah cerita yang akan berlaku di hari akhirat pada masyarakat, tapi buat tak tahu juga. Rugi tak rugi? Ya. Jadi sebab itulah dia sebut apa dia? Mengikut tahap ilmu. Kalau kita nak tengok malaikat tu datang dalam keadaan yang baik, malaikat nak layan kita dalam keadaan baik, pertingkatkan ilmu kita, pertingkatkan amal ibadah kita. Kerana apa? Perkara lebih besar lagi kita nak hadapi di hari akhirat. Amal dan i'tiqad seorang, jika ditanyakan bagaimana kedua malaikat itu menyoal orang yang mati di segenap tempat di bumi ini dalam masa yang sama, sebagai jawapannya Allah SWT menjadikan tubuh kedua-duanya besar seumpama tubuh malaikat maut. Sebut tadi lebih kurang sama je. Malaikat maut dengan malaikat munkar dan nakir, tubuh dia sama je, besar dia. Sehingga kan seluruh dunia berada di antara kedua-dua belah tangannya seperti bekas makanan lah. Maknanya bekas makanan soalan dunia duduk tengah ni, dia pegang gini je. Baik tu kita ni kullu nafsi za'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan mati. Nak sebut apa ni? Selagi mana kita hidup, mati tu duduk belakang kita, ikut je. Siapa yang ikut? Malaikat. Apabila kedua berkata dengan satu perkataan, maka sampailah perkataan itu kepada setiap orang daripada kalangan orang yang mati di semua tempat. Perkataannya yang berupa penyiksaan atau nikmat dimasukkan ke telinga setiap orang mati mengikut kesesuaian keadaannya. Justru ada yang mendengar perkataan yang lemah lembut, ada yang mendengar dengan perkataan yang keras, ada yang mendapati layanan nikmat, ada yang mendapat layanan azab. Jika ditanyakan bagaimana pula boleh terjadi amalan seorang bertukar rupa kepada seorang yang elok atau buruk, padahal sesuatu yang berbentuk arak sifat tidak dibaluti oleh suatu jauhar benda kasar. Dalam hadis yang sahih ada menyebutkan bahawa pada hari kiamat mati akan didatangkan dalam rupa seekor kibas yang gemuk, dihentikannya di atas sirat di antara syurga dan neraka, lalu disembelih. Jika dikatakan mustahil mati yang merupakan arak sifat berbalut dengan rupa kibas, jadi sebagai jawapannya Allah SWT menjadikan suatu lembaga yang kemudiannya diberi nama mati, lalu disembelih di antara syurga dan neraka. Kata Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu, bagaimana beginilah setiap perkara yang tidak dapat ditanggapi oleh akal, hendaklah ditakwilkan semikian nama begitu. Jika kita boleh mengatakan jika Allah SWT berupaya mengadakan wujud dan makhluk yang berasal daripada tiada, maka lebih utama lagi Allah Ta'ala mengadakan benda yang bersifat jauhar daripada benda yang bersifat arak. Maknanya benda yang tak ada pun Allah Ta'ala boleh adakan, apatah lagi yang disebut tentang contoh-contoh kematian ni. Ya? Jika ditanyakan dalam hadis dan asar terdapat perbezaan kenyataan tentang keluasan kubur dan himpitannya. Ada yang menyebutkan kubur diluaskan seluas 70 hasta, ada yang menyebutkan 40, ada yang menyebutkan sejauh mata memandang. Jadi yang mana satu betul? 40, 70, seluas mata memandang, mana satu yang betul? Jawapannya keadaan demikian itu berbeza mengikut perbezaan keadaan manusia dalam kalangan orang yang baik-baik. Maknanya bergantung juga amal ibadah kita pada Allah. Bagi orang yang amal solehnya lebih daripada orang lain, maka kuburnya lebih luas lagi daripada orang yang kurang amal solehnya. Manakala orang kafir pula kuburnya dihimpitkan tanpa diluaskan untuk selama-lamanya. Kita pohon kepada Allah SWT supaya diberikan keselamatan. Jadi Allah SWT alam. Jadi insyaAllah kita akan bincang bab yang keempat pula, disebut azab kubur. Apa pula azab kubur tu? Tahu dah, gerti dah, faham dah. Yang kita nak i'tiqad, ya, gerti, faham. Tapi yang kita nak beramal supaya kita terselamat daripada seksa yang akan berlaku di hadapan kita nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya jadi setelah kita mati, setelah kita mati dan beberapa soalan itu
mungkin ada yang tidak tahu, mungkin budak-budak tahu. Dia soalan begini, kadang-kadang tu adakah dia amalan itu atau siapa yang disoal tu macam orang biasa lain, orang ulama lain ataupun pemimpin lain. Itu kedua, itu bagi satu orang-orang yang bersifat macam sombong. Adakah soalan dia tu keras ataupun layanan dia keras? Kita dah sebut tadi bahawa persoalan yang malaikat tanya itu soalan yang sama. Semua itu bergantung kepada amalan yang dilakukan semasa hidup. Baik itu kita sebut yang disebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah. Min ladunka rahmah. Makna min ladunka rahmah, berilah kami kerahmatan. Makna kerahmatan ini, inilah kita kata kasih sayang Allah. Kerana apa? Yang jawab ini ialah amal kita. Patah dah sebut dulu dalam pengajian bahawa orang yang diberi anugerah oleh Allah, allazi tatawaffahumul malaikatu yaqulus salam, orang-orang yang diwafatkan dalam kataan disebut kataan salam, dia beri ucapan salam. Kerana apa? Orang yang hampir nak mati ni diberi satu anugerah oleh Allah. Bukan kata lepas mati tu wajib. Masa nak mati tu diberi satu anugerah, dia beri satu penghargaan. Kerana apa? Dalam kehidupan dia daripada akhir balik sampailah sebelum dia mati, dia tak biasa tinggal mayat. Daripada dia akhir balik sampailah sebelum dia mati, dia tak biasa lupa pada Tuhan. Daripada dia akhir balik sampai sebelum mati, dia tak biasa tinggal Quran, dia tak biasa lupa berzikir, dia tak biasa buat mengekalkan melakukan dosa besar, maksiat dan sebagainya. Maka orang ni akidah dia betul dan sebagainya, layaklah orang ni bila hampir nak mati mendapat